Okey, jelas ke suara saya? Kalau boleh siapa-siapa unmute kan, cakap jelas ataupun tidak. Jelas. Jelas. Pertama sekali kita buka majlis lah. Okey, kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali insyaAllah record ni, untuk record malam ni saya akan untuk sesi malam ni saya akan record. Sebabnya kita tak boleh live dekat FB direct, tak tahu kenapa. Tapi saya akan record dan saya akan upload dalam YouTube, kemudian saya akan bagi linknya dalam group nanti. Okey, pertama sekali sebelum saya start kelas. Sekejap. Okey, pertama sekali saya nak mohon maaf lah, okey. Mohon maaf atas kelewatan, sepatutnya kelas start pukul 8.30, pukul 8 tapi drag sampai 8.30, okey. Minta maaf sebab kita pula tahu rupanya ada program lain dekat bawah, so kita terpaksa berubah tempat. So bila berubah tempat dia ambil masa lah nak set up apa semua kan. Okay, so harap tak ada siapalah yang tersinggung kan. Minta maaf atas kata bukan ketidaksengajaan kami lah, okey. Dan insyaAllah pada malam ni, okey, dan itu yang pertama. Okey, yang kedua sepatutnya malam ni kelas ini dikendalikan oleh Ustaz Jalal, namun terpaksa cancel juga last minute sebab ada hal, so tak dapat juga. So macam banyak halangan lah untuk adakan kelas pada malam ni sepatutnya, tapi saya kata stay kita proceed juga sebab saya rasa saya tak mampu nak kecewakan pelajar-pelajar kita, so saya ambil tugas, saya ambil alih, okay, saya buat juga walaupun banyak jugalah halangan dia, tapi insyaAllah malam ni kalau tak banyak insyaAllah bolehlah sikit kan ilmu yang saya cuba kongsikan insyaAllah. Saya ni tak adalah pandai sangat bahasa Arab, okay? Tak adalah pandai sangat bahasa Arab, tapi bolehlah sikit-sikit sebab apa yang kita akan kongsikan pada malam ni adalah saya bukan nak mengajar untuk the whole, ada buku ni tak? Okay. Malam ni saya bukan nak mengajar untuk yang semua silibus, untuk yang semua tajuk 1 sehingga 8 tajuk kita ada 8 tajuk dalam buku ni. Saya bukan nak mengajar semua, tapi insyaAllah malam ni saya akan fokuskan kepada soalan peperiksaan yang biasa keluar dan macam mana format dia. Selalunya peperiksaan ni, selalunya soalan exam ni memang sinonim lah, dia akan ada format dia dan format dia selalunya tak akan lari, dia tak akan berubah. Kalau pasal tahun ni keluar tajuk tu mungkin akan keluar lagi, cuma formatnya sama tetapi perkataan, mungkin kalau dalam bahasa Arab perkataannya berbeza. Kalau tahun lepas dia keluar Ali pergi ke pasar, kalau mungkin tahun ni Ali pergi ke kedai kedai makan ke apa dan sebagainya. Dia just twist soalan saja, tapi formatnya lebih kurang sama insyaAllah. Okay, so malam ni saya tegaskan sekali lagi, saya bukan nak mengajar untuk orang kata bukan nak ulang kaji semua silibus, tetapi saya akan tekankan, fokuskan kepada soalan-soalan peperiksaan, format soalan peperiksaan. Okay, jelas ke suara saya ni? Jelas Saya takut saya cakap seorang. Jelas. Okay, sebab kita buat Zoom ni supaya kita ada interaksi. Sebab saya kata terus terang cakap saya bukan guru bahasa Arab, tetapi saya buat juga malam ni sebab untuk satu tak nak menghampakan, yang kedua kita buat discussion. Okay, kalau tak faham boleh terus tanya. Okay, ataupun nanti last sesi nanti saya cerita-cerita dulu, last kali baru tanya. Okay, boleh. Tak ada masalah. Malam ni kita santai-santai je. Jangan stres-stres sangat. Kalau boleh saya tak nak bagi semua pelajar, semua tuan puan-puan ni, ustaz-ustazah ni semua stres, tak nak. Kita just relax, santai-santai, kita belajar santai-santai sahaja. Okay. Bismillah. Okay. Untuk yang tajuk silibus kita adalah dalam buku ni, kalau boleh tengok dekat saya buka Kalau yang tak ada buku tu, boleh pergi dekat saya ada share link, modul share link yang Flipbook punya. Okay, boleh tengok dekat situ.
Okey, dan tajuk kita yang pertama adalah jenis-jenis perkataan. Yang kedua jenis-jenis kata nama. Yang ketiga ayat namaan. Okey, ayat namaan ni kalau dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni ayat namaan bahasa Melayu. Okey, yang keempat syibih jumlah. Yang kelima dhamir dan jenis-jenis je. Yang keenam berkenaan dengan fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketujuh jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir isim isyarah. Okey, untuk yang soalan peperiksaan selalunya dia akan keluar 15 ke 20 soalan. Dan 15 ke 20 soalan ni dia terbahagi kepada tiga fasa. Fasa yang pertama yang basic, yang betul-betul macam direct to the point. Yang kedua sederhana, dan yang ketiga fasa aras tinggi. Selalunya fasa aras tinggi ni dia melibatkan ayat-ayat Al-Quran dah. Dia bagi ayat Quran, lepas tu dia suruh kita tentukan, keluarkan apa intipati ataupun input daripada ayat Quran tu. Itu yang orang kata soalan fasa aras tinggi lah. Cuma soalan fasa aras tinggi ni kita tak banyak sangat sebab kita faham mungkin ramai student yang bukan basic dalam bahasa Arab, so kita faham. So memang soalan untuk aras tinggi ni ada tetapi tidak banyak, mungkin satu ataupun dua soalan saja. So kalau tak boleh jawab untuk soalan aras tinggi ni, still lagi insya-Allah boleh lulus. Okey. Untuk yang malam ni saya tak nak janjikan, tapi saya akan cuba dan insya-Allah kalau betul-betul tuan-tuan dan puan-puan fokus apa yang saya akan kongsikan, insya-Allah boleh jawab soalan exam nanti. Okey, fokus kita, objektif kita malam ini adalah kita fokus untuk lulus peperiksaan, insya-Allah. Okey, bukannya nak ulang kaji ke apa sebab saya kalau diberi masa 2 jam ni memang tak cukup lah nak ulang kaji semua, sebab ustaz sendiri pun diberi masa berminggu-minggu ya untuk ajar semua silibus. So malam ni saya tak ada memang tak cukup masa untuk ulang kaji semua, so saya fokus kepada soalan peperiksaan sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan pertama, tajuk yang pertama. Okey, sebelum tu malam ni saya akan insya-Allah akan cover, dia ada 8 topik, okey. Dan setiap topik tu ada 2 ke 3 soalan. Okey, 2 ke 3 soalan yang format lah, dia bagi macam format. 2 ke 3 soalan satu topik. Minimum 2 lah, selalu ada yang 3 soalan, ada yang 2 soalan. Okey, soalan yang pertama, tajuk yang pertama Al-Wahdah Al-Ula, tajuk pertama Al-Kalimah wa Aqsamuha. Okey, perkataan dan juga jenis-jenis ni. Okey. Okey, saya baca dulu ya. Soalan pertama, ma yadullu ala makna ghairu mustaqil bi fahmi huwa ta'rifu li. Okey. Kat sini, kalau perasan yang sebelum-sebelum ini tak silap saya soalannya tidak memberi, orang kata tak ada definition, tak ada kata terjemahan. Kalau ikutkan yang sebelum ni lah, mungkin untuk yang kali ini mungkin diorang saya rasa mungkin diorang akan letak terjemahan sebab ramai kita dapat ramai aduan daripada student still lagi tak ada basic bahasa Arab, so kita faham kalau boleh kita nak student kita pun lulus. Okey, so insya-Allah mungkin untuk yang peperiksaan tahun ini kita akan letak terjemahannya sekali. Okey, sebagai contoh soalan yang pertama ni dia kata ma yadullu ala makna ghairu mustaqil bil fahmi huwa ta'rifu. Okey, kat sini dia suruh kita cari ta'rif. Kalau kat sini kalau kita terjemahkan dia punya soalan adalah soalan aras tengah lah sebab dia memerlukan penghafalan. Kena hafal ni ta'rif dia kan. Kalau yang faham lah kan. Isim tu apa, makna isim tu apa, makna haraf tu apa, makna muzakkar tu apa, tak apa. Tapi bagi yang tak tahu, tak faham, so memang dia kena hafal. So antara format dia adalah definisi. Okay, antara formatnya adalah definisi tajuk, definisi perkataan. Okey, kalau kat sini dia bawakan definisi untuk haraf. Apa maksud haraf? Okey, dalam bahasa Arab dia memang pertama kita kena tahu berkenaan dengan isim. Ini yang orang kata saya point out benda yang penting lah. Point out yang penting. Pertama isim. Isim tu apa? Isim itu adalah kata nama. Okay, yang kedua adalah fi'il.
fi'il itu kata kerja dan yang ketiga adalah haraf. Haraf itu adalah kata-kata hubung, kata sendi. Okay, sebagai contoh kalau dalam bahasa Melayu isim tu kita namakan sebagai nama kan, nama orang ke, nama tempat ke, Ahmad. Okay, fi'il dia buat apa? Pergi. Sebagai contoh Ahmad kata nama, isim dia, fi'il dia adalah pergi. Pergi ke mana? Ke tu adalah haraf. Ke tu adalah haraf. Boleh ke tulis kat sini? Okey, saya cuba tulis . Ambilkan. Apa dia? Spotlight kan. Okey, nampak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama isim. Nampak? Ha? Tempat orang tu. Ni ambil. Tepi batang. Okey, yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il. Nampak ke? Besarkan sikit. Okey, isim yang kedua adalah fi'il. Dan yang ketiga adalah haraf. Okey. Yang keempat adalah maf'ulun bih. Tak silap saya lah. Okey, saya pun dah lama tinggal. Okey, isim ni sebagai contoh dia tak kisah sama ada nama orang ke, nama tempat ke, kata nama. Dan kata nama ni dia banyak jenis lah. Kata nama kata nama khas, kata ni kan. So sebagai contoh, sebagai isim adalah kata nama orang, contoh Ahmad kan. Ahmad apa? Ahmad orang, dah ada dah. Isim dia apa? Ahmad buat apa? Okey, itu kembali kepada fi'il. Fi'il Ahmad buat apa? Contoh Ahmad pergi. Okey, Ahmad pergi ke mana? Ke tu adalah haraf. Okey, dan yang keempat adalah maf'ulun bih, pergi ke mana? Contoh pergi ke pasar. Okey, Ahmad pergi ke pasar. So maksudnya dalam satu-satu ayat tu, dalam perkataan wajib ada isim, wajib ada fi'il dan wajib ada maf'ulun bih. Namun haraf ini tidak wajib. Dia just ada certain fi'il memerlukan kepada kata hubung. Okey, sebagai contoh pergi, takkanlah pergi pasar kan? Dia macam tak lengkap. Pergi ke pasar, dia macam kata hubung. Sebagai contoh kalau yang ayat yang tidak memerlukan kepada haraf, sebagai contoh Ahmad, sebagai contoh sama juga supaya tak pening. Ahmad fi'il dia apa? Makan. Makan apa? Makan nasi. Okey, Ahmad makan nasi. So wajib ada isim, dia wajib ada fi'il dan dia wajib ada maf'ulun bih. Okey, apa yang dimakan? Nasi. Dan ada certain orang kata ayat bahasa Arab yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Maksudnya dia boleh berdiri dengan sendiri. Isim ada, fi'il ada. Fi'il ada ke fi'il tak ada maf'ulun bih? Okey, ada satu lagi, dia tidak memerlukan kepada haraf dan dia tidak memerlukan kepada maf'ulun bih dan dia tidak dia panggil apa? Fi'il. Makan. Kalau fi'il wajib kan ada maf'ulun bih. Fi'il fa'il maf'ulun bih kan. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Okey, ada satu lagi. Ini salah satu contoh. Saya padam balik. Tadi saya buat apa? Ahmad pergi ke pasar. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Ahmad makan nasi. Dan ayat yang ketiga adalah ayat yang cuma ada isim dan ada orang kata dia tidak menggunakan istilah isim tetapi dia menggunakan istilah mubtada. Mubtada dan juga khabar. Okey, contoh ayat mubtada khabar ni adalah sekolah cantik. Sekolah itu cantik.
Okey. Sekolah itu mubtada, benda yang kita nak bagi tahu, dan sifat itulah khabar dia. Mubtada khabar. Okey, so dalam bahasa Arab ni ayat, macam mana kita nak karang ayat, yang penting yang basic saya bagi tahu yang basic macam mana nak buat ayat. Yang penting basicnya adalah dia kena ada fi'il, perbuatan, fa'il dan juga maf'ulun bih. Dia cara dia banyak. Cara nak buat ayat bahasa Arab ni banyak. Tapi yang basic, yang betul-betul basic adalah dia kena ada orang, siapa yang buat, apa yang dia buat, dan fi'il, perbuatan, siapa yang buat dan apa yang dia buat. Okey, sebagai contoh fi'il ni makan tadi kan. Makan, fa'il ni adalah pembuat, orang tu. Contoh Ahmad. Okey, maf'ulun bih, apa yang dia buat adalah nasi. Okey, apa yang dia makan adalah nasi. Okey, ini adalah structure utama untuk membuat ayat dalam bahasa Arab. Okey, dia kena ada fi'il, kena ada orang, kena ada perbuatan dan apa yang dia buat. Okey, jelas 3. Ini saya kongsikan satu je sebab macam Naurai ni banyak, so saya kongsikan yang ini. So yang atas ni lupakan, padamkan, hafal yang ni. Ambil formula ni, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Dalam satu-satu ayat bahasa Arab, saya ulang lagi, ringkaskan. Dalam satu, nak buat ayat bahasa Arab, yang penting kena ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Sebagai contoh latihan yang hari tu saya ada dia bagi gambar rajah kan. Dia bagi gambar rajah apa family tu tengah buat kan. Ada yang tengah merayang ketupat, ada yang tengah menyapu sampah kan. So macam mana nak buat ayat tu? Sebagai contoh ada orang tengah dalam gambar tu. Tak silap saya gambar latihan hari tu, contohlah cara nak buat ayat Okey. Ahmad, kita nak kata Ahmad duduk atas kerusi. Okey, kita nampak dalam gambar tu ada orang tengah duduk. Duduk atas apa? Duduk atas kerusi. So kita buat ayat dalam bahasa Melayu, Ahmad duduk atas kerusi. So macam mana nak buat ayat dalam bahasa Arab adalah Ahmad jalasa, betul ke? Jalasa ala, atas ni dalam bahasa Arab dia adalah ala kursi, al-kursi. Nampak ke tulisan saya? Jana, can you hear sekali? Nampak kan? Okey. Okey, itu ayat yang paling simple lah. Okey, untuk sebagai contoh kita nampak orang tu tengah duduk atas kursi, kita cakap Ahmad siapa? Dia buat apa? Dia duduk. Duduk atas apa? Atas kerusi. So, satu pembuat, satu perbuatan, dan yang ketiga apa perbuatan dia tu. Sebagai contoh duduk atas apa? Duduk atas kerusi. So kalau cukup satu ayat tu minimum memang dia kena ada ini yang basic ini yang basic. Ada yang 2, ada yang 3, so saya tak nak bagi tahu, tak nak terangkan. So yang ini yang basic, kena ada siapa yang buat, apa yang dia buat, dan apa perbuatan yang dia buat tu. Okey, siapa? Ahmad. Buat apa? Duduk atas apa? Atas kerusi. Okey, jelas Itu adalah struktur asas untuk bahasa Arab. Okey. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil, kalau Ahmad ni kita panggil fa'il. Iaitu orang yang membuat. Jalasa ni adalah fi'il. Fi'il adalah perbuatan. Dan alal kursi ni dipanggil maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. So dalam struktur asas dalam bahasa Arab mesti ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Cuma dia adalah cara kalau pergi detail dia ada cara fi'il ni dia kena duduk depan, fa'il duduk belakang, ada cara dia. Tapi yang utamanya yang anda perlu tahu dalam bahasa Arab, ayat struktur yang asas adalah kena ada fi'il, perbuatan, dia kena ada orang yang dibuat dan apa yang dia buat. Okey. Okey, tadi soalan 1 Okey, next soalan.
Even I don't understand. So you have to write Ahmad duduk di atas kursi. You got noun, verb, you know. But what is it in Arabic? Ahmad duduk, duduk, haras. And then di atas ala Ala kerusi. kursi. Okay. Ahmad duduk. tajlis. Ala. So and then you write some more. What else the picture? At least that's simple one. Just today. What else you see? Ada pun yang satu kursi. Oh, Ahmad di atas kursi. Okay, lagi ada 5. That's the basic one. I don't know. Okay, bismillah. Sorry. Sekali lagi, apa yang soalan tadi? Ada soalan Saya dengar macam ada orang bercakap. Yes. Kalau boleh ulang. Okay, Puan Katina. Okay. Ada off dulu Okay. Macam mana cakap ni? Okay, boleh cakap. Okay. Ada soalan ke? Tak ada orang tanya ke tadi? Tak ada Kalau tak ada, saya pergi ke soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, ni soalan kedua. Berkenaan dengan, soalan kedua, mana'ul kalimah al-mustarah fi qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, untuk yang soalan ini adalah soalan yang tadi macam saya cakap, dia ada soalan aras tinggi. Dan ini antara soalan yang aras tinggi, iaitu melibatkan didatangkan ayat, contoh ayat dalam surah Al-Quran dan dia nak kita tafsirkan. Ayat tu cerita pasal apa? Cerita pasal isim ke, kata nama ke, cerita pasal fi'il, kata kerja ke, cerita pasal apa? Okay, kalau yang dah faham isim tu macam mana, kata nama tu macam mana, kata kerja tu macam mana, insya-Allah boleh jawab. Okay, untuk yang tadi saya dah terang berkenaan dengan isim, secara ringkasnya isim itu adalah kata nama. Okay, sama ada nama ke, tempat ke, macam kita belajar dalam, kita cuba translatekan dalam bahasa Melayu supaya kita boleh nampak. Okay, isim tu adalah kata nama. Fi'il itu adalah kata kerja, perbuatan. Okay, haraf itu adalah kata sendi. Okay, yang di tu mu'annas tu sebenarnya tak ada kaitan pun. Mu'annas tu kalau dalam bahasa Melayunya adalah, maksudnya adalah perempuan. Tiba-tiba kita pasal kata nama, kata kerja, kata sendi, tiba-tiba masuk perempuan. Okay, kalau yang tu, kalau orang yang faham, dia dah pangkal awal-awal dah. Mu'annas tu memang dah salah, confirm salah. Okay. Okey, dan satu lagi saya lupa nak bagi tahu, untuk yang soalan biasanya dia akan keluarkan perkataan yang sama. Dia akan tanya pasal isim, definisi. Tadi dia soalan pertama dia tanya pasal definisi haraf kan. Mungkin dia tahun ni dia akan tanya definisi isim ke, definisi fi'il ke, macam mana? Okey. So kena tahu isim tu definisi dia macam mana, fi'il definisi dia macam mana, haraf pun definisi dia macam mana. Okey. Ada soalan ke untuk yang soalan ini? Ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada, kalau senyap tu maksudnya tak adalah tu. Okey. Okey, kita pergi kepada next question. Soalan ketiga. Ayyin al-fi'il fil jumlah al-atiyah hal hadartal darsa bil ams. Okey. Dia bagi maksud kat situ, tentukan kata kerja. Fi'il kata kerja fi jumlah atiyah dalam ayat berikut. Okey, ayat apa? Hal hadarta ad-darsa bil ams. Okey, hal tu maksudnya dalam bahasa Melayu adalah adakah. Okey, hadarta tu anda hadir. Kalau kita tasrifkan, kalau kita detailkan maksud hadarta tu adalah anda telah hadir. Nak cerita ke hadarah? Okey, tak apa. Kita ringkaskan. Okey, hadarta tu maksudnya adalah telah kamu hadir. Kalau detail lagi, kamu lelaki telah hadir. Kalau detail lah, kalau macam kalau ni dia bagi tahu yang apa ni?
maksud yang ringkas, anda. Sebenarnya anda hadir tu sebenarnya kalau ikutkan tasrif, kalau kita macam translatekan dalam bahasa Arab, sebenarnya maksudnya adalah anda lelaki telah hadir. Tapi diringkaskan anda hadir. Itu diringkaskan. Tapi kalau ikut tasrif betul-betul, anda lelaki telah hadir ad-darsa kelas ataupun pembelajaran bil amsi, maksudnya semalam. Okey. Macam mana nak tentukan fi'il ke, isim ke, haraf ke, macam mana? Okey. Satu, betul kena tahu makna. Okey, sebab makna tak ada masalah insya-Allah, sebabnya lepas ni insya-Allah exam nanti akan ada makna terjemahan. So kita dah boleh agak dah. Okey, hal tu maksudnya adakah. Anda hadir tu maksudnya hadarta tu anda hadir. Okey, ad-darsa tu belajar, ams tu semalam. Kita dah boleh agak dah. Okey, kita agak-agak aja. Okey, maksudnya hal ni bukan adakah ni bukan perbuatan kan, istifham lah kan. Maksudnya kata persoalan kan. Hadarta ni hadir itulah yang fi'il. So insya-Allah boleh detect lah kat mana fi'il, kat mana isim. Okey, kalau kita maksudnya kalau kita detailkan kat sini, hal tu sebenarnya soalan dia tu hal tu apa? Adakah hal tu isim? Kalau siapa boleh jawab, hal tu apa status dia kat sini? Kalau macam hadarta, kita tahu hadarta tu hadir tu maksudnya fi'il, perbuatan. Hal tu macam mana? Kalau siapa-siapa boleh jawab, kita discuss. Hal tu adakah isim ke, fi'il ke, haraf ke? Tak ada siapa respon Kata tanya. Kata tanya. Puan Rozita. Puan Rozita hadir malam ni, alhamdulillah. Baru dapat masuk. Baru dapat masuk, okey. Hal hadarta ad-darsa bil amsi. Hal tu merupakan betul. Kata tanya, kata persoalan. Okey, hadarta tu hadir, maksudnya memang kalau kita translate bahasa Melayu, mungkin dia datang kat sini contoh yang agak orang kata kita dah boleh detect hadarta ni macam hadar ni hadir lah kot. Kita dah boleh dah agak dah kat situ kan makna dia. Okey, sudah kita dah boleh detect. Kalau dia datangkan contoh yang lain, okey, contoh fi'il lain, contoh jalasa. Jalasa tu kalau tak tahu maksud dia macam mana? Macam mana nak detect tu fi'il? Okey, selalunya antara kalau kat sini saya boleh tengok kat sini, kalau saya boleh analisiskan dia punya soalan. Hadarta ni tanda dia tu fi'il adalah ada perkataan ta tu. Okey, perkataan ta terbuka tu. Okey, ta tu menunjukkan salah satu sign, salah satu tanda bahawa ia merupakan fi'il, ia merupakan perbuatan. Sebab apa? Hadarta. Betul. Hadarta adalah kalau mungkin ada yang hafal fi'il madi. Okey, dia sebab dalam bahasa Arab ni dia ada tasrif dia. Dia ada macam formula dia. Formula dia kalau dalam bahasa matematik dia 1 darab 2, 2 darab 4. Dia ada dia punya 2 darab 2 berapa, 4 darab 2 berapa. Okey. Dalam bahasa Arab pun dia ada formula dia. Okey, kalau tasrif kan, kalau dalam formula bahasa Arab untuk fi'il madi iaitu kata lepas, dia ada perkataan hadara, hadarat, hadarata, hadarna, hadartum, hadartun. Okey, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna. Saya pernah tak ingat dah. Dia ada tasrif dia dan antara akan kata sign dia tanda bahawa dia merupakan fi'il, dia ada huruf ta tu kat belakang. Lepas dia punya perkataan fi'il dia tu ada huruf ta, maksudnya ia merupakan satu fi'il. Okey? Okey. Next, kita pergi soalan ke tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua berkenaan dengan isim dan juga jenis-jenis isim. Okey, ini juga merupakan soalan daripada ayat Al-Quran, iaitu soalannya berbunyi ma nau'ul kalimah al-mustarah fi qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, maksudnya apakah jenis perkataan yang bergaris dalam firman Allah ini? Okey.
Macam saya bagi tahu tadi, kalau didatangkan ayat Quran dan ayat Quran ni selalunya dia takkan datangkan dengan maksud. Okey, so dia takkan datang dengan maksud, so agak-agak je lah, agak-agak. Kalau al-alamin tu apa? Alam ke macam mana ke? Okey, agak-agak je lah. Kalau macam kalau dekat sini dia bagi tahu jawapan, pilihan jawapannya adalah muzakkar mufrad. Yang kedua muzakkar musanna, yang ketiga muzakkar jamak dan yang keempat muannas musanna. Muannas musanna tu. Okey, typo sikit. Okey. Untuk yang pertama, muzakkar mufrad tu macam mana? Macam mana nak tahu tu muzakkar mufrad? Itu muzakkar muannas. Okey. Dalam muzakkar tu maksudnya apa? Pertama sekali, muzakkar tu maksudnya apa? Dia ada dua jenis kan? Adat dalam pembahagian bilangan, dia ada dua dalam pembahagian gender, lelaki dia ada dua, iaitu lelaki dan dia ada perempuan. Dia ada dua, muzakkar dan juga muannas. Okey, kena tulis ke? Okey, saya tulis. Mute kan? Mute kan, spotlight kan? Okey, nampak kan? Dia tak boleh tekan. Okey dah. Awak mute-kan saya ke? Okey. Okey, untuk isim double ni ke? Tak. Mute-kan, okey. Untuk isim, dia ada banyak pembahagian kan? Antaranya isim ni, kata nama ni dibahagikan dalam bentuk gender ataupun gender bahasa Melayu. Maksudnya apa? Jantina. Okay, jantina, betul. Okey, jantina. Isim ni dia salah satu pembahagian ni adalah melalui jantina. Okey, dan jantina dia ada dua je, dia tak ada tiga. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, kalau dalam bahasa Arab lelaki ni kita panggil muzakkar. Okey, ingat muzakkar lelaki. Muannas perempuan. Okey, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Okey, untuk yang muzakkar ni muzakkar salim kan? Muzakkar muannas jamak. Okey, itu dari sudut isim, dari sudut pembahagian jantina yang pertama. Satu lagi isim dibahagikan dalam bentuk ataupun pembahagian kedua adalah isim ni dibahagikan melalui bilangan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah adat. Bilangan, adat. Okey, bilangan ni dia ada 3 jenis, iaitu muzakkar, mufrad, nampak ke? Nampak ke kat belakang? Mufrad, musanna dan juga jamak. Okey, kalau yang tadi kita faham isim, kata nama, dia ada jenis pembahagiannya satu melalui jantina. Okey, jantina tu sama ada isim tu kita boleh detect lelaki ke perempuan. Okey, kalau lelaki muzakkar, kalau muannas perempuan. Okey, contoh isim yang kita boleh detect dari sudut pembahagian jantina, kalau isim tu muzakkar sebagai contoh apa? Kitabun. Okey, kitabun lelaki. Kalau perempuan, sebagai contohnya antara salah satu tanda bahawa isim itu adalah perempuan adalah tandanya ada ta marbutah. Okey, ta marbutah. Sebagai contoh, okey, muslimatun.
Okey, ada ta marbutah. Ta marbutah itu menandakan isim itu adalah perempuan. Okey. Untuk dari sudut bilangan, tadi dah lelaki perempuan. Okey, dari sudut bilangan dia ada 3 jenis. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna dan yang ketiga adalah jamak. Okey, mufrad ni apa maksud mufrad? Adalah satu. Bilangannya adalah satu. Kalau musanna bilangannya adalah 2. Kalau jamak adalah 2 ke atas. 2 dan ke atas. 2 ke atas. Maksudnya 3 lah. 3 dan ke atas. Okey. Untuk yang soalan tadi, untuk yang pilihan A dia kata muzakkar mufrad. Okey, apa maksud kategori muzakkar mufrad ni macam mana pula? Ni ada mufrad saja, mana muzakkar dia kan? Okey, maksud mufrad ni dia boleh terbahagi kepada muzakkar, dia boleh terbahagi kepada muannas. Okey, kalau kita kata satu, contoh kata nama satu. Contohnya kitabun. Kitabun satu. Okey, kalau nak kata kalau kitabun ni kalau kita tasrifkan adalah mufrad muzakkar. Sebab apa? Sebab dia tak ada tanda-tanda tanda-tanda perempuan. Okey, dia selalunya kalau lelaki ni tak ada tanda-tanda apa-apa kan. Kalau perempuan je dia ada tanda tambahan. Ada ta lah, ada alif nun lah, alif ta lah, macam-macam. Okey. Kalau mufrad, saya takut pening kan. Pening dah ke? Okey, saya ni bagi tadi nak cari ringkas je tapi dah detail dah. Okey, saya bagi formula dia. Okey, dari sudut bilangan mufrad ni kita dah faham. Mufrad adalah perkataan yang menunjukkan satu barang. Contohnya kitabun. Okey, kitabun mufrad. Satu. Kalau nak kata kitabun ni dalam bahasa Melayu adalah buku. Okey, kalau nak kata 2 buah buku macam mana? Okey, musanna. Nak cakap macam mana? 2 buah buku. Dia adalah kitabani. Okey. Dia ada tanda alif nun. Ni antara saya bagi tahu yang tips formula yang basic punyalah. Basic adalah antara tanda kita nak tahu perkataan itu mufrad ke, musanna ke, jamak ke. Okey, kalau mufrad dia selalunya dia tak ada tambahan apa-apa. Dia memang itulah perkataan dia, dia tak ada perkataan lain. Kalau macam kitabani ni, dia ada tambahan perkataan alif dengan nun. Selalunya kalau kita nampak perkataan ada alif dengan nun, itu adalah musanna. Itu adalah menunjukkan 2. Dia membawa maksud kat sini 2. Kalau kat sini kitab, satu kitab. Kalau ada kat sini kitab, satu kitab, 2. Okey, dia nampak kat sini alif nun ni menunjukkan adalah 2. Okey, itu basic lah. Okey, dia ada alif nun, ya nun, tapi tak apa. Kalau untuk yang basic hafaz sahaja. Kalau mufrad ni tak ada tambahan perkataan. Kalau musanna ni selalunya dia ada alif nun. Alif nun ni menunjukkan 2. Okey, untuk yang jamak ni dia ada 3 jenis. Dia ada pecah pula kat sini. Dia ada 3 pecahan. Ni sancang bawah. Okey. Saya ulang balik. Mufrad 1, musanna 2, yang ketiga adalah jamak. Okey, jamak ni 2 ke atas. Maksudnya 3 lah, 3 ke atas. Okey. Untuk yang mufrad sebagai contoh saya bagi tadi kitabun. Sebuah buku. Yang kedua adalah kitabani. Dan saya bagi tahu alif nun ini merupakan salah satu tanda bahawa dia adalah
menunjukkan dua. Nampak je lepas ni, nampak je perkataan ada alif nun. Ni dua ni. Dia lebih kurang macam tu lah. Walaupun sebenarnya tafsiran tu salah, tetapi untuk yang kita beginner boleh hafal macam tu sebab kebanyakan perkataan yang ada alif nun ni adalah dia menunjukkan bahawa itu adalah dua. Okey, bilangan dua. Okey, yang ketiga adalah jenis yang ketiga adalah jamak. Jamak ni maksudnya banyak. Kalau ni satu, ni dua, ni banyak. Okey. Yang banyak ni kalau dalam bahasa Inggeris dia ada singular plural kan? Kalau dalam bahasa Inggeris singular plural. Kalau singular ni mufrad, kalau plural ni dua dan musanna dan juga jamak. Okey. Kalau bahasa Inggeris dia terbahagi kepada dua je, singular, plural. Kalau bahasa Arab dia terbahagi kepada tiga. Dari sudut bilangan dia terbahagi kepada tiga, dari satu, dari dua, dari tiga ke atas. Okey, untuk yang jamak ni, dia ada pecahan dia pula. Okey, pecahan untuk jamak adalah pertama, jamak muzakkar. Okey, jamak muzakkar kita panggil muzakkar salim. Tapi ingat jamak muzakkar je lah. Ingat senang sikit. Okey, jamak muzakkar. Yang kedua jamak muannas. Yang ketiga adalah jamak taksir. Okey, jamak muzakkar ni menunjukkan bahawa banyak siapa? Lelaki. Okey, banyak siapa? Perempuan. Banyak apa? Tak tahu. Ni taksir ni kalau muzakkar dia ada formula dia. Kalau muannas, jamak muannas pun dia ada formula dia. Cuma jamak taksir ni dia tak ada formula. Dia tak ada formula tetap. Okey, kalau dalam bahasa Kelantan ni dia panggil kalau dalam bahasa Kelantan dia panggil kokse. Kokse tu, taksir tu memang kokse. Kokse ni maksudnya dalam kalau bahasa kita kokse. Taksir ni kokse ni macam dia tak ada formula, tak ada yang tetap. Dia main duduk je rumah orang macam tu lah kokse. Okey, untuk yang jamak muzakkar, formula dia adalah ataupun tanda dia nak tahu jamak tu jamak muzakkar adalah dia ada tanda ya nun. Jamak muzakkar adalah dia ada perkataan ya, dia ada perkataan nun. Sebagai contoh tadi dalam soalan kita ada al-alamin kan? Al-alamin. Huruf yang kat belakang ni ya nun ni. Ya nun ini menunjukkan bahawa dia adalah jamak iaitu banyak apa? Banyak lelaki. Ada ya dengan nun. Okey. Kalau jamak muannas, tanda dia adalah ada alif ta. Sebagai contoh muslimatun, dia ada alif dengan ta. Okey, untuk yang taksir ni dia tak ada formula. So tak perlu ni orang kata kalau macam orang yang belajar tinggi sikit dia boleh tahulah contoh jamak taksir tu macam mana. Tapi sebenarnya kalau yang bukan jamak muzakkar, bukan jamak muannas, itulah jamak taksir. Okay, so just hafal tanda bagi nak tahu jamak tu jamak apa, jamak muzakkar ke jamak muannas. Okay, ingat sini. Kalau ada ya nun kat belakang maksudnya nampak tak ya nun ni? Nampak? Sebab dia dah ke sini sangat. Okey, kalau ada ya nun maksudnya adalah lelaki. Jamak lelaki. Kalau ada alif dengan ta maksudnya jamak perempuan. Okey, jelas ah? Okey, kalau ikutkan kita punya soalan tadi tu. Pilihan yang pertama adalah muzakkar mufrad. Apa maksud muzakkar mufrad ni? Adalah lelaki, muzakkar lelaki, mufrad seorang. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, kalau muzakkar ataupun mufrad, muzakkar mufrad selalunya dia tak ada tambahan apa-apa. Kalau dia bagi tahu kat situ ayatnya adalah al-alam, mungkin kita boleh jawab ia adalah muzakkar mufrad sebab dia tak ada tambahan alam.
Alam maksud ini adalah perkataan asal dia, tak ada tambahan. Okey, kalau muzakkar musanna dia akan ada tambahan. Sebagai contoh tadi saya bagi tahu kalau muzakkar muannas lelaki perempuan. Soalannya pun dah salah. Apa ni? Jawapan dia salah. Okey, muzakkar muannas maksudnya lelaki perempuan. Okey. Bukan muzakkar muannas. Muzakkar musanna. Okey, musanna maksudnya dia akan ada muzakkar lelaki al-alam, al-alama, al-alamani. Yang musanna tadi al-alama. Al-alamani. Iaitu ada alif nun. Okey. Muzakkar lelaki, still lagi lelaki, alam. Sebab dia tak ada yang tanda perempuan tadi, tak ada ta marbutoh tadi kan. So alam kalau ada alif nun maksudnya dia adalah muzakkar dan alif nun ni adalah musanna. Dua. Okey, kalau dia adalah muzakkar jamak, okey jawapan dia betul al-alamin. Tanda jamak muzakkar tadi adalah dia ada ya dengan nun. Okey, ingat kalau alif nun maksudnya musanna. Okey, kalau ada ya nun maksudnya jamak muzakkar. Okey, jangan tertukar. Alif nun dengan ya nun ni dekat je. Okey, alif nun maksudnya musanna iaitu dua. Okey, kalau ya nun ni banyak lelaki. Banyak bagi benda yang lelaki. Jamak banyak, muzakkar lelaki. Okey, ya nun maksudnya benda yang banyak dan itu adalah kategori barang itu adalah lelaki. Kalau yang alif nun ni adalah dua saja. Barang tu dikategorikan sebagai dua barang sahaja. Saya rasa okay, next. Okay, saya baca daripada sinilah. Okay. Ayin rendahkan dia punya gambar. Bawah, okay. Ayyul isim al-musanna fil jumlah al-atiyah. Okay, dia datangkan ayat tu ja'a at-tullab wal muallimatani ilal madrasah. Okay, maksudnya ayin tu dalam bahasa Melayunya adalah tentukan. Okay, lepas ni kalau jumpa perkataan ayin, okay, terus catat ingat sediakan kamus untuk kita, buat kamus untuk kita, kamus sendiri-sendiri. Ayin adalah maksudnya adalah tentukan. Okay, isim musanna dalam perkataan ataupun dalam ayat berikut. Okey. Kata nama kata nama. Perkataan. Okey. Ja'a at-tullab, ja'a dalam bahasa Arabnya adalah telah datang. At-tullab adalah pelajar-pelajar. Wal muallimatani adalah guru, dua orang guru. Kalau perasan tadi ingat tak yang formula tadi, kalau dua maksudnya tanda dia mesti ada alif dengan nun. Itu yang basic lah. Yang basic. Dia kalau detail lagi banyak lagi sebenarnya tanda dia. Tapi antara nak tahu perkataan itu adalah dua orang ke, dua barang ke, menunjukkan dua, ada alif dengan nun. Okay, ilal madrasah. So disuruh cari dekat situ, tentukan isim yang ada dua. Maksudnya kat situ just ambil yang formula tadi. Kalau dua mesti ada alif dengan nun. Alif dengan nun. Okay, kalau ja'a tu dia kenapa bukan jawapan ja'a? Sebab ja'a ni maksudnya adalah telah datang. Kalau datang ni menunjukkan kepada perbuatan. Dia bukan isim, dia bukan kata nama, tapi dia merupakan perbuatan. Okey, yang kedua B, at-tullab. Kenapa jawapan bukan at-tullab? Sebab at-tullab tu pun isim juga. Tetapi isimnya apa? Bilangan dia berapa? At-tullab. Kalau yang asal, perkataan at-tullab adalah at-talib. At-talib. At-talib ni perkataan asal dia iaitu seorang pelajar. Kalau dua orang pelajar adalah at-talibani. Ada alif dengan tambah alif dengan nun. Kalau ramai
at-tullab. Okey, kalau kita belajar tadi yang jamak tu kan, jamak tu ada muzakkar, ada muannas kan. Okey, kenapa kalau kita cuba tambahkan kan, kenapa at-tullab, kenapa tak at-talib, at-talibaini? Kan jamak jamak apa ni? Jamak muzakkar ataupun jamak muannas at-talibatani. Jamak lah, talibat. At-talibat. Boleh tak? Kalau dia kata boleh tak kalau perkataan asalnya adalah at-talib. Okey. At-talib asal dia. Okey, kalau dua orang at-talibani. Okey, tambah alif, tambah nun. Okey, kalau 3 orang, boleh tak saya nak buat at-talibaini? Tambah ya dengan nun, boleh tak? Kalau ikutkan kita punya belajar tadi, boleh. Tetapi itu bukan kebiasaan dalam bahasa Arab. Selalunya seorang lelaki kita panggil at-talib. 2 orang lelaki at-talibani. 3 orang atau lebih ramai pelajar lelaki kita tak panggil at-talibaini. Tapi selalunya kita akan panggil at-tullab. Itu menjumpakan dia kategori at-tullab ni adalah kategori jamak taksir tadi. Yang tak ada formula dia. Yang tak ada formula dan memerlukan kepada kajian dan kefahaman. Okey, kalau nak ikut yang formula, kalau ikut yang apa yang kita belajar tadi, seorang talib, 2 orang tambah alif dengan nun, talibani, yang ketiga nak ramai jamak tambah ya dengan nun untuk lelaki. Kalau perempuan tambah apa tadi? Alif dengan ta. Okey, next soalan. Okey, soalan ketiga dari tajuk yang sama lagi, isim. Ayil ismul nakirah fi qawlihi ta'ala wal as innal insana lafi khus. Okey, kalau boleh kita skip dulu soalan ni. Sebab soalan ni macam saya cakap tadi, kalau didatangkan dengan ayat Quran, dia memerlukan kepada kefahaman. Okey, kefahaman dan dia tak ada formula. Okey, so kita skip soalan ni. Okey. Nampak tengok kat situ. Okey, tak. Okey, untuk yang tajuk ketiga adalah jumlah ismiyah. Okey, kalau perasan tadi saya ada baca yang awal tajuk tadi, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah dimulai daripada kata nama. Okey. Kalau ni formula dia lah, formula dia macam mana nak bezakan itu adalah jumlah ismiyah dan itu adalah jumlah fi'liyah. Okey, al-jumlah. Kita buat kolom. Okey, ismiyah dan juga fi'liyah. Okey, pertama sekali apa maksud jumlah? Jumlah ni maksudnya adalah ayat. Okey, ayat ismiyah maksudnya ayat yang bermula dengan kata nama, isim. Okey, kita ambil perkataan ismiyah ni isim. Ayat yang bermula dengan kata nama. Sebagai contoh kata nama adalah Ahmad. Okey, Ahmad jalasa. Ahmad duduk. Okey, kalau jumlah fi'liyah dia asal dia adalah fi'il. Okey, maksudnya perkataan ataupun ayat yang bermula dengan perkataan fi'il, perbuatan. Contohnya jalasa, Ahmad. Okey, kalau perasan beza dia kat sini adalah susunan dia. Kalau kat sini dia bermula dengan Ahmad, kalau kat sini dia bermula dengan jalasa. Okey, kalau yang bermula dengan Ahmad, sebagai contoh saya bagi ni kata nama orang bermaksud isim. Okey, ya ini jalasa bermaksud duduk. Maksudnya jalasa ni adalah perbuatan, maka kalau dia dalam satu ayat tu dia bermula dengan perkataan perbuatan, maksudnya dia adalah ayat fi'liyah, ayat perbuatan. Okey, kalau bermula dengan kata nama dia merupakan ayat ataupun jumlah ismiyah, jumlah nama. Okey.
soalan dia. Ma hiyal kalimah al-munasib fil faragh al-ati? Okey. Apakah perkataan yang sesuai dengan ruangan kosong berikut? Okey, kita perhatikan kat situ dia bagi ruangan kosong. Lepas tu dia bagi perkataan mujtahidun. Okey. Macam mana nak bagi maksudnya kalau mujtahidun ni, apa maksud mujtahidun? Mujtahid ni sebenarnya merupakan sifat dia. Sifat kalau macam kita, kalau kat situ dia tulis at-tullab mujtahidun. Pelajar-pelajar itu mujtahidun. Okey, kalau yang saya beri tips tadi, formula tadi, yang bahagian jamak tadi menunjukkan kalau jamak lelaki, kalau lelaki tu ramai, tandanya apa tadi? Ya dengan nun. Betul? Ya dengan nun. Okey, antara tanda lain nak kenal pasti bahawa dia adalah jamak lelaki selain daripada ya dengan nun. Ya dengan nun, dia ada lagi satu tanda iaitu wa dengan nun. Tanda ni tadi saya bagi satu tanda ni, saya bagi tanda yang kedua pula. Tanda kedua bagi nak menentukan bahawa dia adalah banyak, bilangannya banyak lelaki adalah ada waw dengan nun. Okey. Sebab situlah kalau perasan jawapannya adalah at-tullab. At-tullab maksudnya ramai untuk lelaki. Ini pun ramai untuk lelaki. Okey, kenapa jawapannya bukan at-talibat? Okey, kalau contoh saya bagi, kalau kat sini at-talibat, okey, ada alif dengan ta, maksudnya dia adalah banyak perempuan. Maksudnya kat sini mesti jawapannya adalah dia tak jadi mujtahidun sebab waw dengan nun menunjukkan lelaki. Lelaki banyak. Kalau at-talibat adalah perempuan, pelajar-pelajar perempuan ramai. So, kalau kat sini dia akan jadi mujtahidat. Okey, alif dengan ta juga. Okey, at-talibat mujtahidat. Okey. Kenapa jawapannya bukan at-talib? Okey. Mujtahidun. Okey. At-talib, kenapa jawapannya bukan at-talib? Sebab at-talib ni menunjukkan bahawa dia perkataan asal dan tiada apa-apa penambahan. Bila mana tiada apa-apa penambahan, maksudnya adalah dia adalah seorang. Dia bukan dua orang ke, dua tiga orang ke, bukan. Dia adalah seorang. Dan kalau kat sini dia tulis at-talib mujtahidun, ya betul. Tapi kalau bila ada penambahan waw dengan nun ni, okay, maksudnya kita ingat tanda waw dengan ni menunjukkan bahawa lelaki banyak. Okey, kalau yang ni lelaki seorang. So dia tak teli. Okey, kalau at-talib mujtahidun betul. Tapi kalau at-talib mujtahidun salah. Sebab mujtahidun ni menunjukkan bagi orang-orang yang mujtahid ni orang-orang yang bersungguh yang ramai. Dia bukan seorang. Okey, sebab ada tanda kat sini, macam mana nak tahu tanda dia? Mujtahidun ni asal perkataan dia adalah mujtahidun. Waw dengan nun ni adalah tambahan dia. Daripada sini saya rasa dah boleh detect antara perkataan-perkataan tambahan adalah ada alif nun. Okey, nak tahu. Okey, seorang ke banyak ke, ada alif nun, ada ya nun, ada alif ta. Okey, ada waw nun. Okey, kalau alif nun ni tadi apa dia? Musanna, dua orang. Okey, kalau ya nun tadi kita belajar tadi banyak. Ni dua, yang ni tiga ke atas untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, 3 ke atas alif ta. Dan saya bagi tahu ada tambahan tadi, kalau lelaki ramai selain daripada ya nun, dia juga ada tanda waw nun.
Okay. Okay, soalan seterusnya adalah ma hiya al-kalimah al-munasib fil faragh al-ati al-muslimatani. Okay, dia bagi perkataan kat situ al-muslimatani. Al-muslim, okay, muslimatani. Okay, ni perkataan yang dia bagi. So, perkataan asal dia apa dia? Agak-agak lah kan, muslim. Okay, muslim lelaki. Tapi dia ada ta ni kat sini. Tadi rasanya belajar alif nun je. Tiba-tiba ada ta kat sini. Macam mana tu? Okay, maksudnya perkataan antara tadi kalau lelaki dia tak ada apa-apa penambahan. Okay, mufrad seorang kan. Okay, seorang mufrad muzakkar lelaki. Okay, satu orang lelaki selalunya dia tak ada apa-apa penambahan. Sebagai contoh al-muslim. Seorang muslim. Seorang satu muslim muzakkar lelaki. Okay, kalau perempuan dia akan jadi al-muslimatun. Okay, tanda dia perempuan, tanda dia seorang perempuan adalah ada ta marbutah. Okay, ta marbutah maksudnya dia adalah perempuan. Kalau perasan kat sini ada muslimata ni, maksudnya dia, kita dah tahu dah ada alif nun ni dua orang lah ni. Dua orang lah ni. Tapi kenapa pula ada ta tu? Ta tu maksudnya perempuan. Maksudnya dua orang perempuan. Macam tu. Dia kalau kita macam nak ringkas ni macam tu lah lebih kurang. Walaupun tafsirannya kurang tepat, tetapi untuk yang beginners boleh buat formula macam tu. Al-muslimatun, sebenarnya asal dia adalah al-muslimatun tambah dengan alif nun. Alif nun ni tetap menunjukkan bahawa dua orang. Okay. Al-muslimah, al-muslim lelaki, al-muslimatun perempuan. Okay, nak tahu beza lelaki dengan perempuan, antaranya adalah kalau perempuan ni dia ada tambahan ta marbutah. Okay. Okay, so jawapan dia apa dia? Al-muslimata ni maksudnya perempuan dua orang. So perkataan yang sesuai untuk dua orang ataupun senang tips dia macam mana nak tahu nak combinekan al-muslimata ni. Bagi contoh dia bagi kat situ al-muslimata ni. Okay, ada tambahan ta, ada tambahan alif dengan nun. Okay, kalau perasan jawapan yang dia bagi, pilihan jawapan dia bagi, kita pilih je perkataan yang ada ta, alif, nun kat belakang. Tu paling selamat lah. Paling selamat adalah yang bawah sekali jawapan dia solihatani. Sebab apa? Sebab dia punya simbol dia sama. Ada ta, alif, nun. Itu tips je lah macam mana nak jawab soalan. Kalau dah tak tahu nak jawab macam mana, tengok huruf perkataan di kat belakang tu ada apa. Ada huruf nun ke, ada alif nun ke, ada ta ke. Tengok kat belakang dia. So sesuaikan dengan jawapan dia. Kalau kat situ, kat soalan dia bagi al-muslimata ni, maksudnya kita dah tahu dah. Ta ni selalunya adalah huruf antara huruf tambahan. Ta alif nun ni adalah antara huruf tambahan. So mesti tambahannya pun sama juga. Yang kat bawah tu. Jawapannya mesti ada ta alif nun juga. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya tips dia. Okay, next. Okay, soalan yang ketiga untuk jumlah ismiyah. Ma hiya al-kalimah al-munasib fil faragh al-ati as-sayyarat. Okay. Kalau kat sini as-sayyarat. Kalau yang tahu maksudnya sayyarat ni adalah kereta. Dan asal perkataan as-sayyarat ni adalah as-sayyarah. Okay, kereta. Alif ta ni macam saya cakap tadi, alif ta tadi tanda dia apa? Tanda bagi banyak perempuan. Okay, maksudnya kalau kita ikut tips tadi, yang muslimata ni, okay cari je. Jawapannya yang ada sama juga
ta, alif, nun. Okey, kalau untuk yang sayyarah ni sama ke? Kena alif dengan ta juga ke? Okey, kalau kita tengok kalau ikut tips tadi, yang muslimatani, solihatani, kalau kita ikut yang ni, sayyarata ni, kalau ikut logik dia lah. Sayyarata ni maksudnya mesti A, jamilat. Kan ada alif ta juga, ada tambahan yang sama, huruf tambahan yang sama. So kita akan pilih jamilat. Okey. Kenapa jawapan jamilat tu salah? Okey. Sebabnya sayyarat ni dia merupakan dia bukan orang, tapi dia merupakan kereta, maksudnya dia merupakan yang tidak menyawa. Okey, berkereta iaitu barang. Dia sebut barang, sayyarat ni. Kalau kita ikutkan asal dia adalah perkataan sayyarah jamilah. Okey, sayyarah jamilah, kereta cantik. Kenapa kalau as-sayyarah jamilah maksudnya as-sayyarat jamilat lah kan? Tapi kenapa tak boleh jamilat? Kenapa mesti jamilah juga? Sebab ia merupakan barang, dia bukan orang. So dia akan menggunakan orang kata walaupun dia jamak, walaupun dia banyak, tapi still sifat dia cantik ini dia akan gunakan yang mufrad. Sama dengan sayyarah jamilah, kereta cantik. Okey, dia bukan kereta-kereta cantik-cantik, bukan kereta-kereta cantik. Contoh. Okay, next. Ni adalah syibih jumlah. Soalan dia, ma huwa naw'u syibih jumlah fil jumlah al-atiyah al-muslimuna fil masjid. Okey, syibih jumlah ni, kita dah sentuh tadi keadaan syibih jumlah, tak ada kan? Okey, apakah jenis syibih jumlah dalam ayat berikut? Okey, itu dia bagi zaraf zaman. Okey, zaraf zaman ni menunjukkan bahawa zaman adalah masa. Okey, kalau kat situ dia tulis al-muslimuna fil masjid. Al-muslimuna fil masjid. Okey, kalau zaraf makan, zaraf zaman, dia akan ada waktu. Zaman kan, masa, mesti ada masa. Tapi kalau kita perasan dalam ayat ni ada tak perkataan masa? Okey, tak ada. Okey, kalau dia tulis al-muslimuna fil masjid fi waqtil asri, mungkin dia ada zaraf zaman dia. Ada waktu dia. Dia mention pasal waktu. Okey. Yang kedua, harful jar. Jawapannya harful jar sebabnya saya mungkin boleh revise balik dalam tajuk huruf jar. Antara huruf jar adalah fi. Okey, kalau saya tak tahu sama ada Ustaz Bihan ada share atau tidak berkenaan dengan huruf-huruf jar, sifir dia adalah min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka. Okay. Okey, tak silap saya lah. Okey, antara huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka. Okey, kalau ada dalam ayat, jumpa mana-mana ayat yang ada perkataan min, maksudnya dia ada harfu jar. Itu adalah harfu jar. Ini adalah huruf-huruf jar. Huruf-huruf kata sendi. Min ni maksudnya dalam bahasa Melayu adalah daripada. Ila ni kepada. An ni pun daripada juga. Ala ni di atas. Fi ni di. Bi ni bilika ni lebih kepada dengan.
Okey, maksudnya kat sini jawapannya kenapa harfu jar sebab perkataan fi. Okey, sebab tu boleh hafal perkataan-perkataan harfu jar. Apa itu huruf-huruf jar? Huruf-huruf kata sendi tu apa? Selain daripada fi. Okey, selain daripada min, ingat min, ila, an, ala, fi, bi, lika. Okay, so lepas ni ingat kalau jumpa je perkataan fi ni maksudnya okay, itu adalah harfu jar, huruf kata sendi. Okay, ni soalan. Okay, soalan kedua daripada tajuk keempat, do' al-kalimah al-munasib fil jumlah al-atiyah yal'abu at-tullab kuratul qidam solatul asri. Okay, terjemahan dia, para pelajar bermain bola sepak, bukan bola spek tu dah. Bola sepak solat asar. Okey. Ini merupakan tajuk yang harfu jar tadi. Antara perkataan harfu jar tadi saya bagi tahu fi, min, ila, ala, itu antara huruf-huruf kata sendi. Okey, untuk yang soalan ini dia ada solatul asri, maksudnya solat asar. Okey, kenapa jawapan dia bukan fi? Okey, kenapa bukan fi solatil asri? Fi tu maksudnya apa tadi? Fi bermaksud di. Okey, fi tu adalah di. Takkanlah kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu yal'abu bermain, tulab pelajar, kuratul qidam, bola sepak di solat asar. Dia macam pelik kat situ. Di solat asar macam dia lain sikit kat situ. Okey, kenapa sebab tu jawapan dia bukan fi. Dan kenapa jawapannya bukan bi, bukan ala? Ala maksudnya apa tadi? Atas. Okey. Kalau kita terjemah kat situ, bermain pelajar bola sepak atas solat asar. Bukan. Maksudnya bukanlah tu. Bukan, tidak sesuai. So kalau kita tengok pada pilihan C, indah. Apa maksud indah? Indah adalah sama ada bermaksud ketika ataupun di sisi. Okey, indah ketika solat asar. Okey, dan pilihan jawapan yang keempat adalah ba'da. Ba'da bermaksud selepas. So bila kita baca balik, jawapan yang paling sesuai adalah ba'da, selepas. Iaitu kalau kita baca balik, maksud dia para pelajar bermain bola sepak selepas waktu asar. Bukan di waktu asar, bukan di atas waktu asar, bukan di sisi waktu asar, tetapi selepas solat asar. Okey, yang ni boleh hafal. Yang ni boleh hafal harfu jar tadi. Huruf jar tu ada berapa, apa dia. Okey, selain pada min, yang saya baca tadi, min, ila, an, ala, fi, kan. Boleh hafal yang tu dan boleh hafal maksud dia. Fi ni maksud dia apa? Atas. Kalau ala maksudnya apa? Fi ni maksudnya di. Kalau ala maksudnya atas. Kalau min ni daripada. Kalau ila kepada. Boleh hafal perkataan tu. Okay. Next. Soalan keempat. Tajuk keempat, soalan ketiga. Okay, yang ni kita skip sebab yang ni dia datangkan ayat Quran, tapi kat sini dia ada mention berkenaan dengan zaraf. Okay, zaraf zaman adalah menunjukkan zaman. Ingat, zaman ni maksudnya waktu. Kalau yang kedua harfu jar, kalau kita tengok kat situ tadi, kalau kita faham, kalau kita hafal tadi harfu jar, antara huruf harfu jar ada indah, mesti harfu jar ni. Kan, tapi kat sini dinyatakan di soalan dia adalah apakah jenis syibeh jumlah dalam firman ini, dan yang paling tepat kenapa zaraf makan? Sebab perkataan jannatun. Okey. Dia kat sini sebab tu kalau ayat Quran dia perlukan kepada kefahaman. Okey, kalau kita fahamkan kat sini ayat Quran ataupun maksud ayat Quran itu adalah dianugerahkan jazauhum, dianugerahkan kepada mereka inda rabbihim, daripada ataupun di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, dihadiahkan apa dia, jannah, syurga. Okey, dianugerahkan syurga.
Syurga tu apa? Syurga tu bukan zaman, bukannya masa, bukannya harfu jar, tetapi dia merupakan tempat. Makan ni bukan maksud makan tapi makan dalam bahasa Melayu adalah tempat. Okey, jannat tu merupakan ataupun kita letakkan dia dalam kategori tempat. Jannah tu syurga dan ia merupakan satu tempat. Okey, next. Okey, tajuk yang kelima ad-dhamir wa anwa'uhu. Okey, yang ni